Apakah hak dan kebajikan mereka yang telah digadaikan? Okey, yang telah digadaikan. Sebab ramai di antara mereka tidak tahu bahawa mereka telah berkorban kepada negara, membantu mempertahankan negara, dan negara sudah maju kerana atas pengorbanan mereka. Tetapi sekarang apa mereka dapat? Tak sikit saja atau digadaikan. Patut mereka dapat lebih banyak. Patut mereka diberi tanah. Patut mereka dijaga dengan rumah yang cukup. Negara kita cukup kaya, tempat ada cukup untuk semua. Mereka pun bukan nak minta banyak-banyak ke. Mereka nak minta satu rumah, ada mungkin kalau ada felda ke 5 ekar, 10 ekar untuk dikerjakan. Itu saja. We can afford it. Tapi kita tidak, nampaknya kerajaan pusat tidak mementingkan pengorbanan mereka, kerana pemimpin selepas mereka kaya, mereka lupa atas orang-orang di bawah yang membantu negara ini jadi kaya. Mereka telah kaya, mereka lupakan atas orang yang mengorbankan diri sendiri. So, ini adalah permulaan di bawah pengurusi program, pengarah program, Saudara Azizan. Dia telah bertungkus lumus menggerakkan semua anggota-anggota, bekas anggota tentera, dan kita akan, ini adalah langkah pertama dan kita harap boleh buat state level, dan saya telah memberi proposal kepada Datuk Mansor untuk buat state level punya program, dan harap ini akan berjadilah untuk semua. Kepentingan peribadi. Terima kasih kepada adik-adik ini. Jadi apa yang kita nakkan tuan-tuan sambil-sambil kita menyambut selera ataupun ini, as a group, siapa yang nak berdaftar kerabat tu di meja sebelah kiri saya tu ada ni, boleh buat pendaftaran lah. Jadi minta tuan-tuan. Jadi di antara dia kita banyaklah perancangan-perancangan kita merancangkan, di antaranya iaitu kita memohon daripada kerajaan negeri yang mempunyai tanah yang luas agar dapat memberikan pemilikan tanah sebagai perkara asas kepada bekas Angkatan Tentera, kerana telah termaktub dalam perintah Majlis Angkatan Tentera 1973 that setiap anggota tentera dan isteri mereka layak untuk memohon 20 ekar tanah pertanian dan 2 lot tanah perumahan di mana-mana seluruh Malaysia. Jadi perkara ini berlaku hanya apabila mereka di dalam Angkatan Tentera. Tapi apabila mereka berhenti, perkara ini telah terbengkalai. They are victim of exercises. Mereka adalah mangsa keadaan. Apabila sekarang ni hampir 290,000 bekas tentera yang telah menamatkan perkhidmatan sejak tahun 1973 telah diabaikan. Di Kementerian Pertahanan sendiri tidak ada satu jabatan arah ataupun sekretariat yang mengurus takbirkan hal pemilikan tanah kepada tentera. Jadi apabila mereka berhenti, mereka ini seperti tidak ada, seperti anak-anak tiri yang tidak ada bapa. Mereka terpaksa berjumpa dengan wakil rakyat, mereka terpaksa berjumpa dengan JKK dan pejabat tanah pergi secara peribadi untuk mendapatkan pemilihan tanah ini. Jadi apabila ini berlaku, mereka merasa bahawa pengorbanan mereka yang ketika daripada umur 18 hingga 40 tahun, 23 years, mereka dikerap tenaga mereka masa muda. Apabila mereka telah pencet, mereka telah tamat perkhidmatan, penjagaan mereka langsung diketepikan. Mereka kerajaan Malaysia ada buat derma rayuan Hari Pahlawan, kita faham, tetapi tentera, we are special people. Kita bukan beggars, we are not peminta sedekah. So we need the present government to take care of us, kan? If not, we got another choice, kan? Malah kita nampak kebajikan tentera ni lebih dijaga oleh kerajaan Pakatan Rakyat, because they are more learned, dia lebih mendengar. Ketika kita dalam perkhidmatan,
bila kita ajukan kebajikan tentera, mereka tidak meraihkan kita. Kerajaan pemerintahan pusat tidak meraihkan kita. Jadi sebab itu kita tubuhkan kerabat. Kita tak mahu lagi kita berpecah-pecah secara kumpulan untuk sosial saja. Kita nakkan perkara ini dibesarkan lagi supaya kebajikan semua anggota tentera tidak mengiling latar belakang politik, untuk bersama-sama dengan kerabat kita kena bersuara. Kita kena bersuara. Kalau kita tidak bersuara, kita adalah satu kumpulan minoriti yang tertinggal. Kita lihat macam contoh saya bagi dalam ceramah tadi, di Bangladesh, such a small nation compared to Malaysia, dia ada rakyat yang sangat ramai, kan? Almost 10 times than Malaysia. Dia boleh menjaga kebajikan anggota tentera mereka. Sebelum mereka pencen, setiap anggota tentera mereka diberikan land ownership secara percuma, kan? Dia hanya diberikan keistimewaan memiliki setengah hektar tanah seorang. Tetapi dia punya jabatan arah Kementerian Pertahanan telah mengumpulkan tanah ini, telah menubuhkan syarikat perumahan angkatan tentera. Kita pun ada. Mereka telah menggunakan lembaga tabung angkatan tentera. Kita pun ada. Mereka telah gunakan bank angkatan tentera macam Afing Bank. Kita ada. Dan mereka work smart. They work together with the developers. Setiap orang akan dapat satu lantai. Katalah 1,000 orang. So they got 500 acres. Nak bina 1,000 biji rumah bukan susah sangat. Duit ada. Kita lembaga tabung angkatan tentera, kita ada duit. Almost $500 million a year. Jadi kalau benda ini diproses, ada dasar blueprintnya, kan, landasannya ada. Mereka majukan tentera. Kita yakin setiap anggota tentera sebelum mereka berhenti, mereka akan memiliki tanah secara percuma. Bukan seperti sekarang mereka terpaksa berhutang. Dan sejak tahun 1973. Since 1973, this we call it macam otorit perintah Majlis Angkatan Tentera was endorsed by the King, by the Agong. Jadi kita nak perkara ini diberi perhatian. Sebab itu kerabat ditubuhkan. Dan di antara resolusi yang kita pernah ajukan kepada pucuk pimpinan, di antaranya land ownership. Kalau tengok dalam buku Jingga, kalau tuan-tuan tengok dalam buku Jingga, kita ada tajuk tanah Felda Plantation akan diagih-agihkan kepada pemroka baru. 30% tanah Felda Plantation ini akan diagihkan kepada bekas tentera. Walaupun mereka menetap di Pulau Pinang, kita tahu Pulau Pinang tanah kecil, kan? Tapi tanah ini belongs to all Malaysia. Walau mereka perlu pergi ke Sabah Sarawak, tapi kalau dijanjikan 10 ekar sebagaimana buku Jingga, mereka insya-Allah, kalau dulu masa dalam tentera pun mereka sanggup pergi, kan? Hantar ke Bosnia pun mereka pergi, apatah lagi atas Sabah Sarawak mereka boleh pergi, apatah lagi dijanjikan dengan tanah 10 ekar. Sebab tu saya merayu kepada semua bekas angkatan tentera menyumbangkan rakyat, kan? Sebab mereka tidak berjanji kosong. Benda ni ada, tanah itu ada. Yang keduanya, bagi negeri-negeri yang besar macam Sabah, Sarawak, Pahang, Johor, Terengganu, Perak, kita mengharapkan Pakatan Rakyat untuk merintah. Sebab kita dah siap sedia dengan blueprint kita untuk menyediakan bandar baru veteran. Bandar batu veteran ini kita copyright from Canada, kan? Bandar batu veteran ini akan menyediakan pasarana dan juga perumahan untuk setiap anggota tentera yang akan bersara. Kita akan gemburkan benda ini, kita akan satukan where the PLKN training is there, kerahan, sukarelawan, kan, akan dilakukan latihan itu. Sebab bekas-bekas tentera ni, walaupun mereka telah almost like say mereka berkhidmat 23 tahun, still young, 40 plus, still young. They are instructors, they are expertise, yeah, they are expert in their field. So untuk latihan-latihan ketenteraan dan bina ihsan sebagaimana yang sedang kerajaan buat ni, mereka dipilih sebagai jurulatih. Apa salahnya bila bandar baru veteran ini ditubuhkan, kepakaran mereka terus digunakan di situ, di mana kita boleh letakkan penempatan, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan kepakaran mereka untuk mendidik anak bangsa dalam proses-proses jati diri dalam PLK. Merdeka kita menuju medan mati. Andaikan akan ditutur semua, taburlah bunga di
tuan-tuan, dan demikianlah tadi dalam kita pada pagi petang ini saya